Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mula dengan tutorial kita atas topik Sabtu lepas, iaitu topik jumlah. Bagaimana kita kita dah boleh mula terjemah ayat Quran dah ni. Dah mula boleh terjemah. Mula tu kena mula pelan-pelan lah. Jadi kita telah belajar tentang jumlah, di mana ada jumlah ismiah dan jumlah fi'liah. Dan banyakkan ayat Quran ni kadang-kadang ada berangkai. Ada jumlah ismiah dalam fi'il, jumlah fi'liah, ada jumlah fi'liah dalam jumlah ismiah. Jadi kita perlu pandai bezakan lah. Okey, jadi kita mula dengan ayat 64 surah Yusuf. Okey, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tengok ayat pertama macam mana kita fahamkan ayat tu. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Okey, ini kisah surah Nabi Yusuf di mana adik-beradik Yusuf, abang-abang saudara Yusuf yang telah pergi ke Mesir pertama kali, dan di sana bila mereka berbual dengan Yusuf tanpa mereka mengenali bahawa Yusuf itu adalah orang yang melayan dia. Dia tak kenal Yusuf tu siapa, sedangkan Yusuf kenal mereka sebagai adik-beradik dia. Lepas tu saudara Yusuf minta dia balik ke Mesir, nanti bawa adik dia balik ke kampung, balik ke Kanaan, rumah Nabi Yaqub, bawa balik adik dia ke Mesir. Dengan tujuan ada tujuan tertentu tu, nanti ada rezeki saya boleh terangkan ayat-ayat surah Yusuf ni. Saya tengah buat buku, sedang buat buku iaitu melatih berfikiran kritis melalui surah Yusuf. Di banyak perkara kita boleh belajar daripada surah Yusuf sebenarnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita baca sini kul hal amanukum. Jadi ini maksudnya setelah mereka minta Nabi Yaqub, saya mula satu lagi awal kot. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'am minal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Okey. Jadi kita ambil, kalau kita nak terjemah ni, kalau kita tengok kita kena pecahkan jumlah ikut jumlah lah. Ataupun ada jumlah pun kita boleh pecahkan dua kalau dia ada haraf fa atau haraf wa. Jadi fa maka fa dan, kita boleh pecah, kita boleh terjemah tahap demi tahap, ataupun sebahagian nak jumlah yang lengkap dengan jumlah yang lain. Jadi kalau macam ayat 63 ni, kita ambil, kita kena kita kena fahamlah, kita kena kenal pasti perkataan-perkataan yang wujud. Kalau kita ambil ni falamma raja'u ila abihim qalu. Jadi qalu ni mereka berkata. Mereka telah berkata. Jadi mereka telah berkata, jadi yang di belakang setelah mereka berkata tu apa yang mereka katakan lah. Okey, jadi ada fa lagi, fa arsil. Jadi bila fa ni maka. Bila kita dalam bahasa Melayu kita pun kalau cakap ada maka dia telah balik sekolah awal, maka dia boleh berehat. Jadi maka tu akan memulai satu jumlah yang baru. Jadi kita boleh pisahkan macam tu lah. Mudahkan kerja kita. Jadi macam ni, kita ambil falamma raja'u ila abihim. Ada qalu, mereka telah berkata. Jadi mereka telah berkata akan jadi jumlah lain. Atau mungkin sebahagian berjumlah, tapi ada bahagian yang boleh dipisahkan untuk kita terjemah bahagian demi bahagian. Jadi kita ambil yang bahagian pertama ni, falamma raja'u ila abihim. Jadi kita kena tengok makna perkataan fa lamma. Fa lamma ni ada dua perkataan. Fa maka. Fa
Dalam Quran fa tu marker lah. Cuma marker tu ada dua marker, nanti kita ada marker sababiyah dan marker biasa, marker istifnaf. Ini macam fa istifnaf lah. Maka lamma ketika atau apabila lamma. Bila lamma. Lamma ni haraf lah. Ketika. Raja'u. Apa ni raja'u? Raja'u. Kembali. Fi'il? Fi'il apa? Kalau PM Madi. Fi'il madhi kan? Apa maknanya? Kalau nak tahu makna satu perkataan, kita tengok dia punya kata dasar dia. Kata dasar dia apa ni? Roja'an. Roja'an. Raja'a. Raja'a. Kalau dalam bahasa Melayu kan rujuk Kalau cerai rujuk kembali kan, kembali. Kalau nak ingat macam tu senang lah kan. Rujuk raja'u. Jadi dia kembali. Jadi dia fi'il madhi ada waw. Waw maksudnya plural. Jadi apa terjemahan perkataan ni? Raja'u. Mereka kembali. Mereka telah kembali. Mereka telah kembali. Lagi senang, mereka telah kembali. Dia madhi kan. Ila harap. Apa makna ila? Kepada. Abihim. Bapa mereka. Bapa mereka. Bila ada domir lekat pada abi bapa, jadi automatik apa? Automatik Mudafun ilaih. mudafun ilaih. Bapa mereka. Iaitu bahagian pertama ayat 63. Kita terjemahkan. Siapa boleh terjemahkan? Silakan. Maka apabila mereka kembali kepada bapa mereka. Mereka telah kembali. Maka apabila Mereka telah mereka kembali kepada bapa mereka. Okey? Right. Kita terus pada jumlah kedua. Jadi ini apa ni? Raja'u ila abihim. Ini jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebab kita ada fi'il. Yang depan ni tak kira lah sebab dia haraf kan. Kita tak kira. Dia untuk permulaan ayat. Tapi yang ada dalam ni adalah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lah ni. Bila jumlah fi'liyah, kita kena raja'u, kita tahu tadi mereka kan. Fa'il dia diwakili oleh waw ni. Maksud dia plural. Dan dia hum, mereka. Mereka telah kembali. Kan? Ila abihim. Ila abihim. Ila abihim ni boleh jadi maf'ul. Kembali kepada bapa mereka. Tapi daripada ila dia abihim lah. Kalau dia raja'u, selalu dengan ila lah. Jadi ila pun boleh juga jadi mutalikon. Jadi mereka telah kembali kepada bapa mereka. Okey? Ilah kepada bapa mereka. Kalau selalu kembali ke tempat, kembali ke Mesir, kan? Kembali ke anu. Jadi raja'u ila abihim. Okey, itu jumlah pertama. Okey, kedua, qalu ya abana muni'a minal kaid. Okey, lepas tu fa. Fa ni dah masuk jumlah lain lah. Fa maka. Jadi kita ambil yang jumlah dulu. Kita qalu apa tu? Mereka telah berkata. Fi'il madhi. Mereka telah berkata. Buat plural. Wow. Mereka telah berkata. Ya abana. Ya bapa kami. Wahai bapa kami. Ya ni nida. Kata Nida. ya. Terseru. Abana mudah filai lah abana. Wahai bapa kami. Cuma dia aba tu mansub kan? Bila mansub maksudnya bila dia seru kepada satu perkataan yang ma'rifah, maksud dikenali lah. Jadi dia dengan fathah. Ya abana. Selalu yang Rabbana apa? Rabbana tu tak ada ya di depan selalu. Tapi dia Rabbana aja. Ya abana. Jadi wahai bapa kami. Okey. Muni'a ni apa? Tak tahu Ustaz. Isim ke fi'il agak? Muni'a. Fi'il tak? Fi'il. Macam bukan PL. Fi'il apa? PL majhul. Fi'il PL majhul. dia muni'a kutiba
kan kutiba, uliba, ada uia kan, itu isim majul. Munia, dia punya kata mim nun ain lah. Dia daripada tu kalau dia punya isim maf'ul dia selalu dia mamnu'. Kalau tu mamnu'. Mamnu' minas syaraf. Kan? Kalau dulu kita pergi Mekah, pergi buat haji dulu saya pergi tahun bila? Tahun 90-an, awal 90-an tu. Nak ambil gambar dekat Uhud tu, dia kata mamnu', mamnu'. Dia kata tak boleh, dilarang. Jadi di Muni'ah daripada perkataan itulah. Jadi dia madhi. Jadi dia punya pelaku apa? Pelaku siapa sini? Puah. Huwa tapi dia sebab dia majhul, dia jadi naik fa'il kan. Dan dalam tu huwa lah kan. Dia Di, apa? Dihalang. dilarang. Dihalang atau dilarang. Dihalang. Oh, dihalang. Dia Tak dihalang. boleh. Dia dalam tu ada huwa. Qalu ya abana muni'a. Dia dihalang. Minna Dari dari kami kami. Dari kami. Al-kailu. tu tak tahu. Al-kailu. Al-kailu. Sukatan. Ini dia takaran. Oh, takaran tu. Bekas tu. Takaran. Maksudnya bahagian dia yang dia dapat. Dia berniaga dengan Mesir. Dia bawa barang. Dia jual. Bertukar barang lah. Tapi barang dia dibawa balik ke Mesir lah. Ini dia baru sampai Mesir. Dia baru sampai Mesir. Dia baru sampai Kanaan. Dia kat rumah Yaakob lah, Nabi Yaakob. Kan? Maka apabila mereka telah kembali kepada bapa mereka. Bapa mereka Nabi Yaakob lah. Okay? So mereka berkata, wahai bapa kami, muni'a. Dilarang, dihalang, minna daripada kami, al-kailu. Barang dagangan. Okey? Yang kita timbangan, sukatan, kan? Takaran, sukatan. Yang dia dah jadi dia dah jual barang, dia dapatlah barang dia ikut takaran, ikut tukaran ini. Yang dia kata tukar sukatan. Dan takaran sukatan sama lah kan? Al-kailu. Jadi apa hubungan sekarang kita ada ni fi'il madhi majhul. Ini ada isim dan keadaan apa nahu dia ni? Nahu dia apa ni? Marfu. Marfu. Bila ada isim, ada fi'il, ada isim dengan marfu, dia pelaku. Tapi bila dia madhi majhul, dia panggil naib fa'il lah. Naib fa'il. Di lah. Naib fa'il. Jadi kita kalau terjemah ni, sukatan dihalang daripada kami. Kan? Sukatan dihalang daripada kami. Nampak tak? Jadi mereka telah berkata, wahai bapa kami, sukatan itu telah dihalang daripada kami. Dia tak dapat sukatan dia lah. Okey? Okey. Lepas tu, kita pergi pada jumlah berikutnya. Kalau ini pun jumlah fi'liyah lah kan? Jumlah fi'liyah. Kita ada fa'il dia, kailu. Kan? Dihalang daripada kami. Jadi itu fa'il, fi'il ada fa'il. Tu ni panggil naik fa'il lah, naik fa'il, muni'ah naik fa'il. Okey, kita ada lepas tu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Okey, jadi kisahnya gini. Kisahnya mereka pergi ke Mesir. Untuk berdagang. Lepas mereka berdagang, dia dapat barangan dia dah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, kau bawa lah adik kau ke Mesir. Tujuan dia ada tujuan dia lah. Kalau saya kaji ni, tujuan dia untuk jual adik dia pada Yusuf lah tu. Kan? Sebab dia tak tahu Yusuf. Tapi Yusuf minta dia bawa adik dia datang Mesir. Dia tak tahu Yusuf tu siapa. Tapi dia
Dia cara dia nak macam memaksa ayah dia, sedangkan barang tu dia dapat, lepas tu Yusuf sembunyikan barangan asal dia, barangan tukaran asal dia buat pada Kanaan tu ke Mesir itu ke dalam beg dia balik tanpa pengetahuan dia orang. Tu bila sampai rumah Yakub, mereka nak memaksa Yakub supaya benarkan dia bawa adik dia ke Mesir, dia lapor barang dia dihalang. Maksud barang dia tak ada. Maksud sama ada dalam perjalanan dirompak ke, dia tak dapat ke barangan dia ke. Itu dia beritahu Yakub gitu. Itu dia kata muni'ah minnal kail. Kan? Okey, lepas tu fa'arsil ma'ana akhana. Jadi fa'arsil maka arsil apa? PN amar tu. Fi'il amar. Macam mana kena fi'il amar? Mati dia punya. Kita ada sukun sini Hmm. Tarik sukun. Fa'arsil Ustaz, sekejap, yang tadi tu, macam mana dia punya terjemahan qalu? Mereka telah berkata, wahai bapa kami. wahai bapa kami, Ha? telah dilarang sukatan daripada kami. Telah dilarang sukatan daripada kami. Okey. Ini barang bekalan dia balik lah patutlah. Patut barang dia dah jual, dia dapat barang dia kan. Hmm. Balik ke Kanaan. Tetapi dia lapor pada ayah dia, barang tu tak ada. Kan? Sebab dia tak terima, dia kata tu hilang. Dia halang. Ni muni'ah dihalang. Dihalang maksudnya dia dapat daripada Mesir tu. Tapi tak sampai dekat rumah bapa dia. Sebab apa tujuan dia ialah ni. Fa asil, maka asil apa? Asil. Fi'il amar apa makna dia? Biarkanlah. Asil. Apa huruf akar dia? Rasim lam. Rasul apa? Rasul Rasul lah. Betul. Hantar. Maka Hantar. Oh. fa asil apa? Maka Hantar. hantarnya. Hantarlah. Kalau amal Hantarlah. agak hantarlah. Kan? Maka engkau hantarlah. Arsil. Ya, hantar ya. Engkau hantar. Lelaki kan. Maka engkau hantarlah. Okey? Ma'ana Bersama kami. bersama kami. Ma'ana. Hmm. Ya. Akhana. Saudara kami. Saudara kami. Kami. Okey. Sekarang lepas tu naktal. Naktal PL mudhari' fi'il mudhari'. Jadi kalau dia dah fi'il tu dah jadi jumlah lain lah kan. Kalau dia nak sambung sebagai jumlah asal dia kena ada an lah. Kan? Oh, ya betul. Kalau tak ada ni naktal dah jumlah lain. Dia ada fi'il jumlah lain. Jadi kita sampai sini saja. Oh, maka hantarlah bersama kami saudara kami. Jadi kalau tengok ni akhana apa dia punya nahu? Dia punya naun. Nahu dia. Dia apa? Mansub. Mansub. Jadi kalau dia mansub dia menjadi apa kepada fi'il arsil? Pada PL dia jadi Apa dia? oh, Objek dia lah. Objek dia. objeknya. Maf'ulun bi. Lebih. Maf'ulun bi. MB. Maf'ulun bi. Ini naik fa'il. Ni jumlah lain. Ni jumlah lain. Kan? Maka hantarlah saudara kami. bersama kami. Itu mudah-mudah lain lah kan. Jadi objek kepada arsil. Ma'ana ni muta'likon yang berkaitan. Jadi maksud kita boleh baca dan hantarlah bersama kami saudara kami. Okey, saudara kami jadi objek kepada fa'asil. Okey? Lepas tu kata naktal wa inna lahu lahafizun. Naktal. Dan sesungguhnya kami baginya Naktal ni fi'il mudhari' tadi kan? mudhari'. Apa dia punya nahu? Kap lam kul kap talam. Tak lah. Dia punya nahu apa? Sukun kan?
Betul. Jadi Sukun. dia fi'il mudhari' majzum. Kan? Bila dia majzum, dia maksudnya naktal. Naktal apa makna dia? Naktal. Naktal. Kami akan diberi pada ni lah. Ini kaila, naktal. Wa Kami inna lahu lahafidun. Pasti kami akan dapat apa ni? Dapat, kita tengok naktal apa makna kau tak pasti. Kami mendapatkan sukatan. Kami mendapatkan sukatan. Naktal. Jadi bila dia ada sukun, kenapa dia sukun? Tak ada apa huruf atau dia menjadikan sukun. Sebenarnya dia ada situ. Dia ada, dia jawab kepada asal. Dia jawab. Dia jawapan maksud kita tahu nescaya. Nescaya kami dapat kami sukatan. dapat. Dia jazam. Nescaya. Bila ada sukun, jadi fi'il mudhari' ini dalam jazam, kita terjemah nescaya kami akan dapat sukatan. Sebab dia naktal ni fi'il mudhari' sedang atau akan. Sedang atau akan. Dia dipanggil imperfect tense. Fi'il yang belum sempurna. Maksud sedang berlaku atau akan berlaku. Naktal, bila ada sukun ni, kita cakap nescaya kami akan dapat sukatan. Okey? Right? Jadi itu dah satu jumlah dah tu. Tu jumlah ni satu perkataan ni satu jumlah dah. Nescaya Jumlah kami dapatkan sukatan. Kami akan dapat sukatan. Sebab ni lepas tu wa dah jumlah lain kan. Dia jumlah fi'liah ke? Fi'liah. Kau ni jumlah fi'liah lah. Bersama kami akan dapatkan sukatan. Ya. Dia punya fa'il apa? Fa'il. Nescaya Kami. Fa'il kami nahnu lah. Kan? nahnu. Kami pasti dapat sukatan. Okey? Lepas tu terus. Wa inna. Dan sesungguhnya. Kami. Lahu. Baginya. Hu ni. Hu kan? Sekejap. Saya tukar sekejap. Hu ni kembali pada siapa ni hu? Tu nak tahu tu. Kalau daripada jumlah tu, mana hu? Siapa lelaki situ? Seorang lelaki. Adik yang dibawa tu. Adik dia kan? Yang dibawa. Kan? Akhon. Kan? Ini Akhona. kan? Adik kami. Jadi hu ni penting. Jadi wa inna lahu, dan sesungguhnya kami bagi dia. Benar-benar akan menjaga. Lahafidhun. Benar-benar akan menjaga. Hafiz. Takut. Apa tu? Taukid. Lam. Hafizun ni isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Ada alif. Ada alif. Isim fa'il. Pandai. Jadi dia plural ada waw. Terjemahan dia apa? Orang yang menjaga. Dia ramai kan? Ramai, jadi mereka Orang yang menjaga. Kan? Mereka yang menjaga pelihara lah. Kan? Hafilun. Jadi itu. Ni boleh faham tak ayat ni sekarang ni? Boleh. Macam mana pada awal? Silakan, Pak Jenah. Boleh? Mereka berkata. Atas situ ke? Boleh lah. Mereka berkata, wahai bapa kami. Telah dihalang dari kami sukatan. Okey. Sukatan. Maka kau hantarlah bersama kami saudara kami. Supaya nescaya pasti kami akan dapat pasti kami akan dapatkan sukatan. Dan
dan sesungguhnya baginya Dan sesungguhnya kami sesungguhnya baginya. kami Kami bagi benar-benar baginya benar-benar ya benar sungguh uh, uh, orang-orang yang Orang-orang menjaga. orang yang menjaga. Itulah. Kan? Dia ayat ni semua cuma ayat yang jumlah terlain ni, jumlah akhir ni ialah jumlah ismiah lah. Dia tak ada Ya. tak ada jumlah dia pada sini kan. Mm-mm. Dia tak ada fi'il. Wa inna lahu lahafizun. Jadi dia wa inna ni nahnu lah. Dia jadi ini jadi jumlah inna, jumlah ismiah dengan ini kita akan belajar besok ah. Maksud bila ada inna kan, ada nahnu ni jadi isim inna, hafizun jadi khabar inna. Sebab tu khabar inna dalam keadaan marfu. Ini marfu kan? Mm-mm. Waw nun. Isim. Jadi kat atas tu falamma raja'u ila abihim. Dan ketika mereka telah kembali kepada bapa mereka, mereka telah berkata, wahai bapa kami, telah dilarang daripada kami sukatan. Maka hantarlah bersama kami saudara kami. Nescaya atau pasti kami akan dapat sukatan itu, yang sukatan, naktal. Dan sesungguhnya kami bagi adik kami itu benar-benar akan menjaga. Jadi kenapa dia merayu pada ayah dia? Sebab sebelum ni kan dia buat Yusuf. Dia kata nak Ya. buat Yusuf, tapi Yusuf tak balik-balik. Jadi sekarang ni dia minta pada Nabi Yaakob supaya bawa pula adik dia. Dia merayulah gitu. Okay, ada soalan pada ayat ni? Oh. Yang khusus yang ini. Puan-Puan Halimah atau ni? Ada Lepas tu, boleh faham bagaimana pecahan ayat tu? Okey. Jadi kita buat balik. Saya nak saya nak clearkan. Oh dah clear dah. Okey, dah clear. Okey. Jadi kita sekejap. Nak tukar warna sikit senang. Okey, jumlah dia raja'u abihim. Kan? Qalu mereka telah berkata. Jadi mereka telah berkata ni dah jadi kita tak bincang qalu ni, jadi kita bincang apa yang dia perkatakan dan makula ni. Qalu mereka telah berkata. Apa yang mereka telah berkata? Wahai bapa kami, dia sampai sinilah. Daripada 2 sampai habis lah. Apa yang mereka berkata? Wahai bapa kami, telah dihalang daripada kami sukatan. Maka hantarlah bersama kami saudara kami. Pasti kami akan dapatkan sukatan. Dan sesungguhnya kami baginya adalah yang memelihara. Jadi ayat dia, kalau tengok dia punya jumlah, dia akan sini, ada fa'asil ma'ana akhana, sini berhenti, naktal, wa inna lahu lahafizin. Jadi maksudnya, bagaimana kita pecahkan ikut jumlah yang lengkap lah. Macam yang pertama ni, dia jumlah fi'liah sampai abihim. Kedua, ya abana sampai al-kailu. Jumlah ni. Kan? Lepas tu, fa'asil ma'ana akhana, jumlah ketiga. Naktal, keempat, wa inna lahu lahafizun, jumlah kelima. Okey? Iaitu maknanya. Jadi kalau kita baca Quran, kita tilawah kan? Kita tahu mana nak berhenti dah. Kan? So maknanya lengkap. Kalau kita berhenti, qalu ya abana muni'a. Kalau ikut, boleh saja kan muni'a. Tapi tak sedap lah kan? Dihalang. Jadi kalau boleh, muni'a minal kail. Kan? Kalau saya belajar dengan, saya ambil sanad daripada ustaz tu, dia boleh berhenti tu, dia ambil fa'asil ma'ana. Dia tak ulang balik. Maksud dia tahu makna lah tu.
Yang penting kita tahu makna. Okey, ada soalan? Bagaimana kita terjemahkan ayat yang di sini? Kita akan pergi ke bawah pula. Kalau tak ada soalan, kita pergi yang bawah. 64. Ha. Saya clearkan ni. Right. Okey. Lebih qala. Jadi tadi qalu, mereka telah berkata. Kalau qala apa? Apa makna qala? Dia telah berkata. Dia telah berkata. Tadi ada anak Yakub. Jadi mereka tengah berdialog dengan ayah dia kan. Dia kata, ayah, barang kami tak dapat. Jadi untuk dapatkan barang kami, kau kena hantarlah adik kami bersama kami. Kan? Pasti kami dapat tukaran atau sukatan itu dan kami benar-benar akan menjaga dia. Seperti mana dia janji dia akan menjaga Yusuf dulu. Kan? Jadi ayah dia jawab. Qala, dia telah berkata. Hal, apa maksud hal? Atau kita nak pecah-pecahkan. Adakah? Kita nak pecahkan jumlah. Kita pecahkan jumlah dia. Mana nak pecahkan? Illa bolehlah kerana alahi illa kecuali. Bukan nak pecahkan-pecahkan makna. Maksud kita nak terjemah satu persatu je mudah. Tak payah nak fikir panjang-panjang. Kan? Kita ambil sikit-sikit. Juga. Okey, dah sampai habis ni. Dua boleh pecah dua lah. Illa kecuali kan. Kecuali dah. Dia boleh bersambung. Kita ambil yang satu. Hal amanukum alaihi. Jadi macam mana? Hal adakah? Adakah? Ni istifham lah. Hal adakah? Amanu. Amanu. Agak apa tu? Isim Itu. ke fi'il? Itu PN. Fi'il apa? Dhamma di ujung. PN domah hujung ya. Mudarat. Mudhari'. Mudarat. Jadi apa urut akar dia? Amanah. Amanah. Iman. Amin. Amanah. Jadi fi'il mudhari' siapa pelaku dia? Aku. Aku. Amanu. Aku. Aku amankan atau aku imankan. Aku amanahkan. Percaya. Aku percaya. Aku percaya kum. Kamu. Kamu semua. Jadi apabila ada dhamir lekat pada fi'il, automatik apa dia? Maklum bi lah. Kan? Pelaku dia, fa'il dia ana, aku, maklum bi kamu. Jadi aku percaya kepada kamu. Kan? Alaihi apa? Atasnya. Nya ni kembali juga pada adik dia tu lah. Adik. Saudara dia tadi, akhwana tadi. Okey? Mana? Jadi itu ayat ni jadi katakanlah, terjemahkan, katakanlah Adakah jika aku Percaya kepada kamu, mempercayai kamu. atasnya. Jadi atasnya bolehnya ni boleh kembali juga kepada janji yang dia buat tu, dia akan jagalah hafizun kan. Itu boleh juga alaihi, tapi kau boleh juga kembali kepada adik dia lagi senang alaihi. Okey, itu okey. Terus dia ada soalan pada jumlah yang pertama ni. Tak ada, kita teruskan. Illa kama amantukum ala akhihi min qablu. Okey, illa kecuali kan. Kama seperti mana ya? Seperti mana? Apa yang? Seperti apa kan? Apa yang? Amintukum. Aku Percaya kamu. manahkan kamu. Okey. Amintu dengan amanu apa beza dia? Amanu, amintu. Ni sebab ada hamzah, ni sebab ada dua hamzah sebenarnya. Seperti amanu. Dia juga akar dia hamzah mim nun. Fi'il mudhari aku tambah hamzah depan kan? Ya.
Jadi ada dua hamzah tu dia panjang tu amanu. Yang ini hamzah tu ada tapi sekarang amin tu. Antara amanu dengan amin tu dua-dua fi'il kan? Ya. Apa beza dia? Madi ni. Madi yang mana? Amin tu. Amin tu. Sebab tu di belakang aku. Dia jadi dia madi. Aku telah percaya. Kan? Kamu. Kamu. Aku telah percaya kamu. Ala atas akhiri Saudara Saudara. sama. Ya. saudaranya Sebelum. ni Dari sebelum. Min dari sebelum. dari sebelum itu. Dari sebelum itu. Jadi akhiri ni siapa ni? Akhiri siapa ni? Sebelum itu. Saudaranya sebelum itu. Usop lah. Yusuf lah. Yusuf lah. Jadi terjemahan dia, kalau terjemahan dia sila baca. Dia telah berkata, Yakub telah berkata, Dan berkata, ada adakah aku mempercayai kamu atasnya kecuali seperti mana aku mempercayai kamu ke atas saudaranya sebelum itu. aku telah percayakan pada Rasul itu. Kan? Jadi maksudnya dia tak boleh percaya lah. Kan? Ya. Jadi kecuali aku percaya seperti apa aku telah percayakan pada kamu atas saudaranya sebelum itu. Kan? Okey? Jadi ini jalan ni semua ni kama amin tukum ni ni jumlah fi'il ya. Amin tukum kan? Ala akhi min qablu. Jadi yang kalau ala akhi min qablu ni ala akhi jadi amin tukum dia ada dua maf'ul bila aman tukum. Aku percaya kamu akan dia. Akan saudaranya. Ini dalam bentuk ini bentuk maf'ul juga, maf'ul kedua. Macam ni amantukum alaihi. Aku percaya pada kamu akan atas dia. Dia ni aku telah percaya kamu atas saudaranya. Min qablu ni dia panggil mu'talikon lah. Maksudnya berkaitan. Min qablu selalu dia dalam bentuk haraf lah, haraf jar. Min qablu. Sebelum itu. Jadi kita ada dia punya fa'il ana amintu kum maf'ulun bi pertama ala akhi macam dia fi'il dia ada maf'ul cuma kalau ada ala maka akhihi dalam bentuk majrur. Kita tahu akhi aba dia majrur dengan ya. Kalau aba dia dan tadi di atas tadi aba dia mansub dengan alif. Ya Allah. Kita salah tekan. Ajak Okey. Yang tadi abah, tadi abah. Ni. Ni masukkan daripada ya abana. Tak ada tadi abah. Akhana. Ni akha. Akha, dia mansub. Fa'asil akhana. Ni mansub pada maf'ulun bi pada asil. Jadi dia mansub dengan alif. Kalau ni, ada kata yang saya katakan ada 6 perkataan yang dia mansub dengan huruf. Dia punya nahu diterapkan dengan huruf. Kalau dia mansub dengan alif, dia majrur dengan ya yang tadi akhiri. Okey, dan dia marfu dengan waw. Wow. Waw aku. Dia bunyi sama dah, bunyi dia dhamma fathah dengan kasrah juga. Cuma dia ditambah ya situ. Seperti aba pun, aba, abu, abi. Dia ada ya. Okey? Right. Saya nak tanya lagi Ustaz. Silakan. Yang tu beza tadi apa tadi? Amanukum juga amin tukum tu. Apa yang beza dia tu? Tak, satu fi'il mudhari', satu fi'il madhi. Oh itu aja. Itu aja. Ni amanu fi'il mudhari' kan? Ya. Amin tu. Jadi kalau terjemahan dia ini, aku akan percaya kamu. Kan? Aku akan percaya kamu atau aku percaya kamu. Ini seperti apa aku telah percaya kamu. Kan? Adik kena tahu setelah tu. Okey? Dia punya belakang sama. Amza mim nun. Dia pun amza mim nun.
Bila dia mudhari' Dengan dengan mati. hamzah di depan, fi'il madhi dengan ta di belakang. Untuk aku. Ya, ya. Tak tu untuk aku. Ya. Okey, terus fallahu khairun hafizah. Maka Allah Maka Allah khairun lebih baik. baik Penjaga. Hafizah. Hafizah. Penjagaan. hafizah. Penjaga. Pemeliharaan. Jagalah yang Penjagaan. ini isim fa'il kan. Sebab Penjagaan. Jadi ini contoh jumlah ismiah ke fi'liah? Ismiah. 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 Okey, jadi dia bagaimana kita cerakin dia? Kita ada fa maka Allah. Jadi Allah mubtada. Kan? Khairun hafizah ni khabar. Ini khabar. Okey, maka Allah adalah sebaik-baik atau paling baik penjaga. Penjaga. Kenapa hafizah mansub? Sebab dia Ini khabar. saya tak belajar lagi. Oh, khabar pun kan marfu' juga. Marfu. Tapi hafizah ni dia mansub sebab dia tamyiz. Ini khairun ni dia Oh, tamyiz. mutafid. Lebih baik atau paling baik. Lebih. Paling baik hafizah. Jadi dia tamyiz maksud dia perbandingan. Jadi ini tamyiz dia dalam keadaan mansub. Maksud dia penjelasan. Apa yang lebih baik? Hafizah. Yang lebih baik itu ialah lebih baik Adalah penjaga yang lebih baik. Ya. itu yang hafizah tu dia mansub. Dia panggil tamyiz lah istilah dia. Dia ada kita belajar besok pun ni ismu tafdil. Okey? Takdir. Isim kelebihan, tafdil, fadilah, tafdil. Okey, jadi terus jadi wa ni jumlah lain lah. Wa huwa arhamur rahimin. Jadi kita ada berapa perkataan? Kita ada 3. wa, ada 4. Wa, huwa, arham, ar-rahimin. Okay. Jadi arhamur rahimin. Okey, ini pun sama. Arhamur rahimin. Okey, arhamur ni apa ni? Ini kita belajar besok belum belajar ni. Arhamur ismu tafdil. Ismu tafdil ni isim, tetapi walaupun dia bukan mudhaf, dia tak ada alif lam, dia dengan dhammah. Dia dengan dhammah. Arhamur, dia tak ada tanwin. Dia tak ada tanwin. Adakah arhamur rahimin? Ini bukan. Ar-rahimin ni kali dia ar-rahimin ni pun ar-rahimin, rahim sifat lah. Kan? Rahimin yang maha pengasih. Isim fa'il kan? Rahimin. Jadi dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan mansub juga. Dia plural tapi dalam keadaan mansub. Dan dia yang paling okey gini. Dia ada 2 perkara nak cakap sini. Kalau dia sebab mim ya nun ni rahimin dia plural. Dia boleh kalau dia ya nun dia boleh mansub ataupun majrur kan? Kalau kita ambil ini sebagai kita ambil arhamur rahimin, kalau kita ambil sebagai ismu tafdil, kalau ini mansub dia lebih baik. Lebih baik penyayang dia. Tapi kalau dia lebih tepat kalau ni rujuk pada Allah, saya cenderung untuk katakan ini mudhaf ilaih. Arhamur rahimin. Mudhaf ilaih. Kalau dia mudhaf ilaih, bila ada ismu tadi dalam mudhaf ilaih, terjemahan dia yang paling baik, yang paling rahim. Dia antara yang rahim tu dia yang paling rahim. Jadi yang paling pengasih dan antara pengasih-pengasih. Oh. Kalau kita tengok terjemahan dia ya. Kita tengok terjemahan dia. Okey, kita tengok bahagian di bawah.
dan sesiapa saja yang menaruh belas kasihan. Penjaga yang sebaik-baiknya. Itu penjaga yang sebaik-baiknya. Tapi yang bahasa Inggeris tu Ustaz. Bahasa Inggeris. Okay. Is the most merciful of the merciful. Itu lebih jelas. He is the most merciful of the merciful. Jadi itu adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bila kita ada ismu ta'dil mudhaf ilaih, dia most. Dia panggil the superlative lah. Okey? Jadi kalau kita terjemahan ayat ni macam mana? Silakan. Qala Telah berkata, Yakub telah berkata. Ya, Hmm. betul. Dia telah Apakah berkata. ya, betul. Ah. Apakah aku mempercayai kamu, aku akan mempercayai kamu atasnya kecuali seperti mana aku telah mempercayai kamu ke atas saudaranya sebelum itu. Okay. Maka Allah sebaik-baik penjaga. Dan dia maha penyayang dari kalangan Yang menyayang. yang menyayang. Yang menyayang. Okey? Jadi ini Yakub pun diserah pada Allah. Jaga Allah hanafilah. Serah pada Allah. Yakub, Nabi Yakub ni maksudnya dia tahu apa anak dia nak buat dah, tapi dia yalah, dia tak ada pilihan pada saya kan. Dia nak Yusuf balik. Dia tahu Yusuf masih hidup. Nanti lepas ni boleh tahu Yusuf hidup. Nanti dia lepas ni cerita dia. Tapi dia ada firasat dia lah kan. Okey. Okey, terus kita baca yang nak pukul 10 lah. Tepatnya masa berlalu. Okey, kita habiskan jumlah ni je. Okey, walamma fatahu mata'ahum. Okey, kita clearkan dulu. Kita clearkan yang warna-warna tu jadi tak bingung. Dan Okey, okey. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bi dha'atihim muddat ilaihim. Okey, jadi kita tengok sini. Bila ada fi'il yang apa? Yang berlaku fi'il kan. Jadi kita boleh terjemahkan ikut jumlah yang diasingkan oleh fi'il. Walamma fatahu mata'ahum. Satu. Wajadu bila ada di satu. huddat ilaihim. Kan? Jadi ada 3. Kan? Ni jumlah fi'il ada ni. Wajadu bila ada huddat. Huddat ilaihim dah jumlah fi'il lagi satu. Fatahu mata'ahum jumlah fi'il juga kan? Jadi kau tengok walamma dan apabila. Kan? Macam tadi lah walamma dan apabila. Fatahu apa maknanya? Fatahu. Fatah, buka. Fatah buka. Kalau fatahu mereka telah buka. Mereka telah buka. Mata'ahum. Apa maksud mata'ahum? Mata'a. Mata'a barangan mereka. Apa? Mata'a ni semua benda yang kita boleh dibuka. Mata'a. Mata'a, ini kita tengok barang-barang mereka. Barang mereka. Mata'ahum. Dan apabila mereka telah buka barang-barang mereka. Ya. Yes. Boleh tu satu betul. Wajadu bida'atihim. Lepas tu wajadu, waw dan jadu. Dan mereka mendapati. Mereka telah mendapati. Bida'atihim. Bida'atahum maaf. Bi itu dengan do'atahum. Do'atah. Sama juga lebih kurang. Do'atah. Barangan dagangan mereka. Barang-barang mereka juga. Ini pun barang-barang mereka juga. Tapi bido'atim ni barang dagangan. Do'a ni yang dapat disimpan. Bido'atim. Barangan mereka juga. Dengan barangan mereka ni. Barang-barang mereka. Bido'ah. Jadi bi ni wajadu bido'atim. Dan mereka dapati barang-barang mereka. Bi ni dia tambah untuk kaitkan lah.
bid'atahum. Ruddat ilaihim. Ruddat apa tu? Yang ni PN Fi'il majhul. fi'il madi majhul. Ruddat. Dia patut rudiyat dah, ruddat, tapi dia ada dal tu syaddah kan. Ruddat. Dia majhul untuk apa? Apa dia punya pelaku ni? Atau dia punya naib fa'il dia? Dia masculine feminine tu. Ada ta maftuhah belakang. Feminin. Feminine. Hiya kan? Hiya. Ilahim. Dikembalikan kepada mereka. Okey, kita saya lupa menjadi atas. Fatahu fi'il madhi, pelaku dia home kan? Mata'a dia maf'ulun bih lah kan? Dia mansub kan? Ya. Jadi dan apabila mereka telah membuka barangan mereka, beg-beg mereka lah. Okey? Wajadu, dan mereka telah dapati. Barang-barang mereka, ruddat. Ruddat ni adalah hiya. Kan? Hiya. Jadi hiya ni kembali kepada do'ah. Do'ah pun hiya. Bido'ah. Dia dengan ta ni kan. Ta maftuha. Ini bido'at. Bido'at bukan bido'ah. Tak, ini singular. Singular. Bido'ah. Dia do'ah. Ta maftuha. Tapi bila sambung, tajuk ta maftuha lah. Sebab itu dia feminine. Dia feminine. Jadi ruddat itu. Jadi dia dikembalikan. Ilaihim. Ruddat ilaihim. Bido'ata. Kenapa bido'ata dengan bi dia tak ni? Okey, ni Tak majrur. manut munasarah lah tu. Okey, jadi banyak saya bincang nanti ni. Okey, kejap Yang ni, kan. Bido'ata dia punya huruf dia dia tak. Dia huruf dia asal huruf akal dia Badoa. bukan haraf. Bukan harap. Bido'ata. Jadi dia maftuhah lah. Dia mu'annas lah, feminine. Kan? Lepas tu dia ruddat. Dia ruddat. Dia adalah mansub, kan, dia adalah maf'ulun bih kepada wajadu. Dia dalam ta'ahum. Jadi ini ruddat ni ini bukan jadi ini ruddat ni dia punya naib fa'il dia tersembunyilah. Dia akan rujuk kepada bido'ata lah, bido'ata ni. Bido'ata ilaihim, dikembalikan pada mereka. Okey? Right. Lepas tu qalu ya abana, Telah berkata, ya abana, wahai bapa kami, bapa kami, ma nabri. apa yang Nabri apa? Kami cari. Ni yang kami nak. kami tak. Kami inginkan. Ma nabri. Ni yang kami nak. Yang bari. Yang layak. Yang kami nak. Yang kami nak. Kami suka. Ma nabri. Kan? Qalu ya abana ma nabri. Ini dia dah, sebenarnya yang ini anak-anak Yakub dah terperangkap dah. Kan? Kat atas dia kata barangan dia ditahan, dia tak ada barangan dah. Kan? Tapi tiba-tiba yang buka beg dia bukan dia lah, ahli keluarga lain buka beg dia, barangan dia dagang asal tu ada dalam beg dia. Jadi Yakub nampak ini satu benda yang tak betul ni, orang kata kan. Tapi itu adalah bila Yakub tahu tu, dia tahu ini ni barang ni selalu apa ni, maksud ada orang yang letak di situ. Mereka tak tahu sebelum tu kan, tak tahu. Jadi dia syak tu Yusuf lah. Sebab Yusuf tahu cara keluarga mereka kalau balik berdagang, nanti ahli keluarga lain yang orang perempuan ke yang akan buka beg-beg mereka. Kalau jadi orang tu twist. Kalau ya abana mana, wahai bapa, mereka telah berkata, wahai bapaku, inilah yang kami cari, yang kami inginkan. Okey? Terus hadihi Ini
Bidha'atuha. Hmm. Ini barang-barang kami. Tidak. Barang Itu kami. kan Ruddat ilaina. Sama saja. dipulangkan. Dipulangkan, tak dipulangkan kepada kami. Kan? Hmm. Jadi ini pun jadi ini pun hadhihi bid'ata. Dia ada dua jumlah sebenarnya kalau nak tengok ini kalau cara khusus kalau nak buat cara terperinci. Hadhihi bid'ata. Bid'atana, bid'atuna. Itu jumlah ismiyah. Hadhihi bid'atuna. Kan? Inilah barangan kami. Iaitu kita. Kan? Itu dia jumlah ismiyah. Hadhihi mubtada, bid'atuna khabar. Jadi sebab itu bid'atuna dalam keadaan marfu. Ba'da khabar. Yang ni do'ata ni dia dalam keadaan mansub sebab dia jadi maf'ulun bi kepada wajadu. Kan? Okey? Dia mansub. Dia punya fathah ni. Ini dia dhammah. Okey. Ruddat ilaina. Itu jumlah lain dah. Jumlah fi'lah. Ruddat ilaina. Ia telah dikembalikan kepada kami. Okey? Ia telah dikembalikan kepada kami. Okey? Okey, terus ke habis ke ayat ni. Wa namiru ahlana. Keluarga kami, ahlana. Namir. Namir apa Namir ni beri makan. Beri makan. Namir ni dia bawa bekalan lah tu. Dan kami memberi makan. Okey, namir. Okey. Dan kami memberi makan keluarga kami. Wa nahfazu. Dan kami akan menjaga, memelihara saudara kami. Wa nasdadu. Dan kami dapat tambah. Kami tambah. Nasdadu nas kami tambah. Akan tambah. Allah Akbar. Wa nasdadu kaila ba'in. Barang. Kaila takaran tadi macam tadi naktan. Tadi Sukatan ba'in. Ba'in ni seekor unta. Seekor unta. Unta ba'in. Tak kata. Jadi dia kata sekarang dia kata apa tahu? Dia mula kata barang dia tak ada kan? Dia kata barang dia dah hilang kan, dihalang. Lepas tu barang asal dagangan ni ada dalam beg dia. Kan? Oh, dia cakap dia sukalah. Dia kata ni yang kami cari, kami nakkan. Ini adalah barang kami telah dikembalikan pada kami, maka kami akan memberi makan kepada ahli kami dan kami melihara saudara kami itu adik Yusuf lah. Dan kami menambah sukatan seekor unta. Maksudnya mereka dapat double lah kan. Kenapa dapat double? Satu, barang dia dah dekat dia balik kan. Lepas tu dia bawa adik dia ke sana, dia jual adik dia dapat satu lagi. Itu ni. Cerita saya ni maksudnya cerita kalau baca terjemahan lain cerita sikit. Dia kata dia tak ada macam dia baik sangat dengan adik dia ni. Jadi dia sedarlah. Okey, Zailika. Demikian itu. Kailu yasir. Mudah. Tukaran, sukatan, yasir. Mudah. Yang mudah. Kan? Jadi ini dalam keadaan apa ni? Kailu yasir apa dia punya ni? Apa hubungan dia? Kailu yasir. Kailu yasir. Mudah maksud sifat ni? Maksud sifat. Timbangan yang mudah. Timbangan atau sukatan yang mudah. Jadi kalau tengok ni, wa namiru ahlana, ini pun jumlah fi'il ya. Wa namiru ahlana dan kami beri makan keluarga kami. Itu satu jumlah fi'il ya. Wa nafazu akhana. Kan? Jadi akhana jadi kami memelihara saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'ir.
Kami tambah. Kalau baik ini mudah-mudah wilayah lah kan. Mudah-mudah benar. Dan kami akan menambah timbangan seekor unta. Kan? Sukatan seekor unta. Dan kaidu yasir. Begitu itulah Tukaran yang mudah. tukaran yang mudah, yang sangat mudah. Itu cerita kisah Nabi Saudara Yusuf. Kita terjemah 3 ayat. Okey, ada soalan? Dah setengah dah. Jadi kalau kita nak mula terjemah tu, kita nak buat analyse satu ayat tu, kita pecah macam tu lah. Sikit-sikit. Kalau kita tengok panjang sangat ayat ni, macam mana aku nak ni kan? Macam Namiru ahlana wa nafadha ahlana wa nazadu kaila ba'ya. Kita bingung. Panjang sangat. Mana nak berhenti? Jadi kalau kita tengok dia dengan fi'il. Ni fi'il pertama satu jumlah fi'lah. Kan? Lepas tu wa nafadha ahlana jumlah fi'lah lain. Terjemah satu persatu lah. Wa nazadu wa nasdadu kaila ba'ya. Jadi lepas tu kita boleh gabungkan balik untuk jadi satu ayat yang penuh. Okey? Iaitu cara kita buat. Lama-lama kita akan mahir. Pelan-pelan. Jadi yang pentingnya kita kenal perkataan sama ada dia isim ke, dia fi'il ke, fi'il madhi ke mudhari ke, kita tahu siapakah yang melakukan perbuatan itu. Dan bila ada fi'il, kalau ada maf'ulun bi, mana maf'ulun bi? Maf'ulun bi dalam keadaan mansub. Kan? Jadi kita boleh pelan-pelan kita akan dapat lenggok bahasa tu nanti. Jadi dia tak ada lain lah. Dia kena berlatih lah. Dan berlatih kita bila kita baca Quran, kita bila baca Quran jangan baca kosong je. Maksud baca seperti saya ajar kelas pada 2019. Pelajar-pelajar tahfiz di Putrajaya. Mereka dah hafiz. Tapi mereka mengaku. Mereka baca, dia kata, ya Ustaz, sebelum ni saya baca kosong je. Ustaz, saya baca gitu je. Tak ada fikir makna, tak ada fikir apa. Lepas dia hadir bengkel saya, dia kata, sekarang kami boleh dapat perhatikan apa makna ni. Jadi bila pelan-pelan mereka tambah tu, insya-Allah boleh baca. Kita baca terus direct dah. Kalau saya tengok ayat ni. Ayat terusnya. Kalau kita baca kan. Qala, dia telah berkata, tidak sesekali aku akan menghantarnya bersama kamu. Sehingga tu ni kamu memberikan padaku mausikon, perjanjian daripada Allah. Yang bahawasanya kamu akan membawa dengannya. La'tunani, kamu membawa kepadaku dengannya. Kecuali kamu yahata bikum. Kamu yahata dikepung. Yuhata bikum. Kamu dikepung. Kamu dikepung. Falamma, maka apabila atauhu mausikan, mereka memberinya atauhu mausikahu, perjanjian mereka. Kan? Dia telah berkata, Yakub telah berkata, Allah atas apa yang kami berkata, kita berkata wakil. Allah menjadi wakil pada apa perjanjian kita buat. Kan? Manakul, apa yang kami, kita lah, nakul tu dalam bahasa Arab boleh kami atau kita. Jadi bila anak dia dapat perjanjian dengan dia kata, Allah adalah atas apa yang kita telah berkata seorang yang mewakili. Yang Allah yang menjadi penentu nanti janji kita. Siapa yang tepati, siapa tidak tepati. Jadi kita baca gitu ya. Kalau kita baca Quran, bila kita baca Quran tu kita tahu makna. Kalau tak tahu 100%, tahu mula dengan 10%. Lepas tu bila kita ulang lain kali 20%, 30% lama kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, insya-Allah. Ramadan akan datang, mudah-mudahan kita dapat baca Quran dengan lebih banyak, lebih bermakna. Baca Quran dengan lebih bermakna, bukan baca kosong saja. Bila lebih bermakna, nanti satu tahap nanti saudara, tuan-tuan nanti insya-Allah dapat tadabbur terus. Bila baca Quran tu tadabbur. Itu yang boleh menitiskan air mata nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Jadi kita jumpa lagi besok insya-Allah, modul terakhir kita akan bincang pasal
harf khas macam tadilah la nafi bil jins apa jazam bagaimana nak terjemahkan jazam semua tu dan terus closing insya-Allah. Okey, kita jumpa besok lah insya-Allah. Kita jumpa lagi, kita doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.